Saiful tu. Okey. Nak tengok balik soalan dia. Sekejap lah. Soalan dia. Okey. Okey, soalan dia Saiful ni. Okey. Dia mempelajari ilmu perubatan Islam melalui kaedah bertapa di Gunung Jerai. Okey. Setelah itu Saiful dia boleh ubat orang penyakit macam sihir dan sebagainya lah. Lepas tu Saiful ni pula dia dakwa dia menerima keris waktu semasa dia tidur. Ketika bertapa tu lah dia tidur, dia bertapa, dia terima keris waktu dia tidur. Okey. Keris tu dia mampu untuk menyedut harta karun dalam tanah kot. Macam tu lah. Ni situasi dia lah. Dan permata yang tersimpan dalam tanah lah. Dengan caranya berzikir dan berpuasa. Okey, dia dakwa lagi keris tu tak boleh dijual kecuali dengan harga yang ditentukan lah. Okey, Saiful bercadang dia mahu berkongsi ilmu dia tu dengan masyarakat. Dengan umum lah, dengan membuka kelas zikir pada setiap hari Jumaat. Okey, soalan dia. Adakah situasi ini dikategori sebagai falsafah atau pemikiran yang menyesatkan lah? Adakah pemikiran yang benda macam tu, situasi ni dia adakah dikatakan sesat? Okey, macam mana Ustaz? Okey, wallahu alam bisawab. Di alam kita ni bukan hanya kita manusia saja yang wujud, makhluk yang lain pun wujud, dan bukan hanya makhluk yang boleh dilihat dengan mata. Ada juga makhluk yang sifat dia yang wujud di alam ghaib. Salah satunya adalah jin. Jadi apa yang Ustaz Ismail sebutkan tadi boleh difahami bahawa dia menggunakan bantuan jin. Jadi jin yang bawa datang alat itu, dan keris itu dibawa oleh jin. Jadi keris itu bukan datang begitu sahaja, tapi jin yang bawa datang alat itu, keris itu. Sebagaimana kita lihat kisah pada zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Bagaimana jin boleh bawa datang benda yang jauh, singgahsana Balqis dan sebagainya. Maka jin pada zaman kita pun mampu untuk datangkan alat-alat yang sebelum ini mungkin tidak wujud, ada di dalam bumi dan sebagainya. Jin mampu untuk bawa datang. Jadi di sini timbul isu apakah hukum kita menggunakan bantuan jin, adakah dibolehkan ataupun bagaimanakah hukum di sebaliknya. Maka di sana ulama membincangkan pada asasnya kita boleh berkawan dengan jin. Maksudnya jin juga adalah makhluk, dia juga adalah mukallaf yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk melakukan ibadat kepada aku. Maksudnya jin juga adalah mukallaf. Jin juga diminta untuk solat, puasa dan melakukan benda-benda yang diwajibkan oleh Allah. Jadi kita boleh pada asasnya kita boleh kawan dengan jin. Tetapi jikalau kita kawan itu, kita minta ataupun mengajak dia melakukan ketaatan kepada Allah, kita mengajak dia solat, kita mengajak dia puasa, kita dakwah kepada dia, maka itu dibolehkan. Tetapi dalam situasi kalau kita nak minta bantuan jin untuk buat sesuatu, maka di sana ada kaedah dalam kaedah fiqh, dalam kaedah usul fiqh, iaitu wala'i, iaitu menutup pintu-pintu yang boleh membawa kepada kejahatan.
Jadi kita bimbang takut apabila kita minta bantuan jin, maka di sana akan menyebabkan membawa kepada kesesatan. Mafsadah. Yakni kita menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu. Okey. Sedangkan kita sebagai Muslim, kita sebagai mukmin, kita dituntut supaya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita diminta supaya hanya menyembah Allah dan dalam waktu yang sama nak minta bantuan, nak minta pertolongan juga hanya kepada Allah. Tidak boleh minta kepada makhluk-makhluk yang lain. Jadi di sinilah kita tidak boleh meminta bantuan pertolongan jin dan sebagainya, sebab bila kita minta bantuan jin, maka di sana kita yakin bahawa jin boleh bantu kita, jin boleh ubati penyakit kita, sedangkan yang menyembuhkan segala-galanya adalah Allah, bukan makhluk-makhluk lain. Yang menyembuhkan, yang mendatangkan penyakit, yang mendatangkan apa-apa musibah, yang mendatangkan manfaat adalah Allah, bukan makhluk-makhluk lain. Jadi atas konsep itu, maka tidak boleh kita meminta bantuan jin, walaupun untuk dia mendatangkan apa-apa bentuk bantuan dan sebagainya. Okey. Okey jelas. Apa okey macam tadi kan kita kata tak, maksudnya kesimpulan yang kita boleh buat kat sini, dia maksudnya saya ada terbaca dia kata ada dua pendapat. Pendapat pertama boleh kawan ngaji, yang kita ambil pendapat yang kata apa, yang sedap hatilah noh. Tak boleh kawan ngajin. Boleh berkawan tapi kita nak untuk ajak dia buat ibadat. Macam tu. Ya, betul. Maksudnya kalau kita dalam perubatan Islam ni, kita tak boleh kawan, kalau kawan macam kita kawan dengan manusia biasa lah, kawan dengan kawan-kawan kita di sekolah, kawan kita di pejabat, kawan kita di kampung, kita kawan tu, kita kawan dia, kita ajak dia pergi solat, kita ajak dia buat kebajikan, yang tu dibolehkan. Tapi kalau kawan nak minta bantuan kat dia, maka tak boleh lah, sebab kita takut kita menyekutukan Allah, sedangkan dia adalah dosa besar yang Nabi minta ijtanibu as-sab'al mubiqat. Nabi minta kita jauhi 7 benda yang boleh membinasakan, dan yang paling utama, yang paling besar yang Nabi sebut mula adalah asyirku billah, apabila kita mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu. Jadi atas konsep itu tak boleh kita minta bantuan dan pertolongan jin. Okey, macam Ustaz Afnan kata tadi, maksudnya kita berkawan tu, apa motif kita nak berkawan dia, padahal alam jin dengan manusia ni lain. Kita yang manusia biasa dia tak nampak jin. Dan okey, kalau nak berkawan tu apa motif pula kita? Katakan kita nak ajak dia beriman kot, kita tak nampak dia. Apa maksud tu? Sebab tu yang kata hukum masalah begitu, tapi dalam situasi kita tak nampak jin, kita tak kenal jin dan sebagainya. Kalau kita kawan dengan manusia biasa pun, kadang-kadang kawan baik pun boleh tipu kita, boleh ambil kesempatan kepada kita, dia boleh zalimi kita. Maka lebih-lebih lagi jin yang kita tak nampak, yang alam dia lain, yang sifat dia lain, yang Nabi sebut jin ni dia ada tiga jenis kalau kita boleh bahagikan. Ada jin yang sifat dia boleh menjelma dalam bentuk ular ataupun anjing. Ada yang dia jenis dia boleh terbang, dia ada sayap, dia terbang ke banyak tempat. Ada yang dia jenis duduk satu tempat, lepas tu dia pindah-pindah ke tempat pelbagai. Jadi sifat dia pun tak sama macam manusia. Kita tak nampak dia, dan sifat pun tak sama. Makanan dia pun tak macam kita. Jadi macam mana kita nak kawan dengan dia? Nanti kita duk ajak dia buat baik pun, dia boleh manipulasi kita. Dia boleh ambil kesempatan kepada kita. Jadi langkah paling selamat, kita tutup siap-siap pintu-pintu itu. Jangan kita kawan dengan jin, hanya cukup kawan dengan manusia saja. Okey, satu lagi, ada pernah orang mendakwa Profesor Dr. Akil Ali Al-Mahdali, kenal tak? Ya. Dia pensyarah senior lah, rektor. Ada abang saya pun sendiri pernah mengatakan, saya tak ingat lah, tapi rasanya saya terdengar dia ni memang ada macam belah jin macam tu lah, tak tahulah. Apa pendapat Ustaz? Apa sebab saya tengok macam bila kat hotel pun dia macam bila dah pergi tu dia tahu. Saya tak tahu macam mana, sejauh mana kebenaran dan tu.
Dan kita pun kan anak dia pun Syekh Akil Jaafar tu, kita pun tak nak duduk ni pun. Ayah pasal ayah dia kan. So apa pendapat kok lah, pandangan-pandangan. Saya pun tak mengenali beliau dengan lebih mendalam. Yalah. Cuma kita sebut secara umum sajalah. Maksudnya kalau macam yang kita sebut tadi lah, kalau betul dakwaan itu tepat, maka kita husnuzon kepada beliau sebab beliau satu orang ulama yang hebat. Mungkin beliau kawan dalam konsep yang saya sebutkan tadi. Beliau kawan dalam bentuk mengajak kepada kebaikan. Macam kalau kita pergi ke Mekah pun ada masjid jin yang mana Nabi pergi dakwah kepada kaum jin ini. Jadi kalau begitu maka sesuai lah dengan status beliau sebagai ulama. Maka bolehlah kalau beliau ada kemampuan untuk betul, kalau seperti yang didakwa itu beliau boleh kawan dengan jin. Tapi kalau kita bagi kita orang awam, maka kita jangan ambil sikap begitu sebab ulama dengan kita tak sama. Sebab tu ada pepatah yang menyebut makanan itu sesuai untuk orang dewasa, tapi dia adalah racun kepada budak-budak. Maksudnya untuk orang dewasa dia boleh makan, contoh mungkin makan madu baik, boleh menyembuhkan penyakit dan sebagainya. Tapi bagi kanak-kanak kecil umur 2 bulan, umur 3 bulan, 5 bulan dan sebagainya, madu itu tidak sesuai dan mungkin membahayakan. Jadi mungkin untuk beliau tadi, beliau betul-betul mendalami, beliau mengenali sifat jin dan sebagainya, beliau tahu tipu elak jin dan sebagainya. Mungkin pada waktu itu beliau boleh kawan. Tapi kita dengan ilmu kita yang sedikit, dengan kefahaman kita yang tidak begitu mendalam, dengan akidah kita pun tidak begitu mantap dan jitu, maka jangan kita mengambil jin sebagai kawan dan menjadikan alasan hujah beliau ulama pun kawan dengan jin untuk membolehkan kita kawan dengan jin. Itu satu tindakan yang bagi saya tidak tepat dan salah lah. Okey, satu lagi Ustaz soalan. Kita bila perubatan Islam ni, tak apalah Ustaz Fna tak pernah buat perubatan Islam, tetapi orang yang buat perubatan Islam ni dia boleh mengubati sihir dan segala mak nenek tu, dia dapat ilmu tu kadang-kadang tu daripada mimpi dia. Dan bila dia dapat ilmu tu, dia memang dia ada nampak lah alam jin semua tu, dia memang nampak. Macam apa pendapat Ustaz? Dia terima ilmu perubatan Islam tu. Wallahu a'lam bissawab. Ilmu ni dia ada juga ilmu yang dikenali sebagai ilmu laduni. Yang mana dia dapat bukan melalui belajar macam biasa, sekolah, masuk kelas, dapat bimbingan daripada masyayikh, ataupun baca buku dan sebagainya. Dia dapat ilham, dia dapat laduni. Cuma di sini kita kalau betul alhamdulillah, cuma kita bimbang takut ramai masyarakat ataupun kalangan pengamal perubatan ni yang ambil kesempatan mendakwa dapat mimpi, dapat ilmu laduni dan sebagainya. Hakikatnya sebaliknya, hanya penipuan dan sebagainya, pembohongan sahaja. Sebab itu kita kena tengok balik supaya benda ni tidak diambil kesempatan oleh pihak-pihak tertentu. Sebab tu dalam kaedah fiqh pun dia sebut fasid jalbil masalih. Maksudnya kita menolak mafsadah itu lebih diutamakan daripada mengambil maslahah. Jadi takut bimbang, ilmu laduni itu memang betul wujud, memang ada. Cuma takut disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Dia boleh mendakwa pelbagai, dan kita pun tak tahu sama ada dakwaan dia itu betul ataupun hanya tipu sahaja. Jadi langkah selamat, kita tolak dahulu benda-benda yang boleh mendatangkan mafsadah ni daripada kita mengambil. Memang di sana ada masalah, ada kebaikan di sebaliknya. Okey, maksudnya saya bertanya tu, saya memang kenal yang pengamal perubatan Islam tu.
orangnya bukan ajar pun kat ipak saya sendiri. Dia dapat ilmu tu dalam masa tahun lepas kot. Tapi banyaklah orang berubat dia. Kan. So dia dapat daripada mimpi dia kata. Dia cerita kat saya dia memang banyaklah perubatan dia duduk berubat orang. Macam lega semua macam tu lah. Dia pun saya duduk tengok dia duduk. Kita boleh tengoklah kalau dakwaan dia tu betul ataupun salah. Mungkin sesatunya kita boleh tengok segi pengamalan dia lah. Kalau segi mungkin kita tengok kalau betul dia jaga solat, dia jaga bab-bab hukum hakam syariat dan sebagainya. Mungkin mudah-mudahan dakwaan dia dapat melalui mimpi itu betul lah. Tapi kalau sebaliknya kita tengok kalau segi zahir pun nampak dia bab benda asas hukum asas pun dia tak jaga, sembahyang pun tak jaga dan sebagainya. Tertipu lah. Kita bimbang di sana ada unsur-unsur penipuan dan sebagainya lah. Okey. Tak apa, nanti saya ada seorang lagi. Saya akan jumpa penguasa Islam. Nanti saya tanya dia. Okey. Ni kita bukan sebagai orang awam yang tak pernah melalui mengubat Islam. Betul, pandangan betul. kita. Ini dekat pendapat orang awam saja lah. Boleh share, boleh tanya kepada orang yang mendalami bidang itu lah. Nanti saya nak pergi tanya orang tu pula. Okey, tak apa nak. Terima kasih. Nanti kalau apa-apa saya tanya lagi. Okey, baik. Saya rekod ni, rakaman. Okey nah. Assalamualaikum. Okey. Tak apa, boleh. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.